Sampai muka surat apa? Muka surat apa? 196. InsyaAllah. Auzubillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wa izzatillahi war rasulin. Allahumma aghnina min haramin wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya saman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa anshur alaina min hazainika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu li Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah an tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala Dia Mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa. Alhamdulillah dapat kita berjumpa lagi. Lamanya kita tak berjumpa, betul. Jumpa di surau je lah. Syukur. Bersyukur kita masih lagi bernyawa, masih lagi kita hidup, masih lagi belum disimpan kita lagi. Ramai yang dah pergi musim-musim PKP, betul. Allah bagi peluang kita hidup sampai ni nak musim Zulhijjah minggu depan. Kalau sampai panjang umur kita, dapatlah kita raya korban. Kalau tak panjang umur, kita korban dulu, betul. Itulah yang dikerjakan oleh malakul maut. Kita ni bakal-bakal jenazah ataupun calon-calon jenazah yang selalu disebut oleh tuan guru kita yang dah pergi dah. Tuan guru Datuk Ismail Kamus pergi dah, dia dah pergi 7 Ramadan malam Jumaat bulan Ramadan. Masih lagi PKP ya. Tu hebatnya. Macam mana pun ulama Allah akan panggil cukup masa. Tapi pergi dia dalam keadaan yang hebat di sisi Allah Ta'ala. Terpilih dia. Kata Tuan Guru Habib Zainal, setengah jam selepas dia meninggal, Tuan Guru Habib Zainal yang selalu dalam TV tu ziarah. Dia kan orang Indonesia. Apa dia kata? Tuan Guru Ismail Kamus dah raya dulu.
Orang Jawa kata dah royo. Dah royo dah. Baru 7 Ramadan dia dah raya dulu. Hebatnya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita tak tahu macam mana. Dibagi lagi peluang sekarang. Masih lagi mencari, yang mencari Allah, mencari Rasulullah, mencari kitab Allah Taala. Tapi Allah uji kita dengan yang hebat, yang tak pernah diceritakan oleh tok guru, tok wan kita, tok guru kita, moyang kita, tak pernah cerita yang sedang menjadi wabak sekarang. Binatang kecil, haiwan kecil, makhluk yang paling kecil antara yang terkecil, yang tak nampak, belum diceritakan oleh nenek moyang kita dulu. Tak dicerita, tak dicerita pun orang-orang zaman dahulu yang benda berlaku, yang dipanggil unexpected berlaku. Tapi itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya dia takut kita melayang-layang, terleka-leka kita dengan dunia. Daripada zaman touchscreen, takut kita naik kereta terbang. Tahu kereta terbang? Kereta drone, dah nak sampai dah. Betul? Nak sampai ke tahap tu dah. Takut kita ni melayang, fikiran melayang-layang, hilang dia pergantungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hantar satu makhluk yang hebat, akhirnya dikeluarkan SOP baru. Betul? Betul tak betul? SOP baru. Sampai awal-awal ni tak dibenarkan kita ke masjid, ke surau. Allah. Dulu kita mengata orang tu tak pergi masjid sembahyang Jumaat 3 kali, fasik. Betul? Sekarang yang dikata tu, orang yang dikata tu mengata kita balik. Tok imam pun sambung. Lagi teruk, bukan 3 kali, berapa kali? Kena redam kita. Bab-bab tu, sebab tu jangan mengata orang. Betul? Dipesankan kita. Ni hebatnya Allah uji kita satu-satu. Nak mengingatkan kita baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tempat lain nak bergantung, tak ada tempat lain nak kita cari. Itulah saja yang kita bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tambah lagi, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Surah Ghafir ayat 44. Tu tempat kita bergantung. Sambil-sambil Allah uji kita, Allah hadiahkan kita pula satu benda yang paling hebat. Apa dia? Apa dia? Allah hantar Quran siaran langsung satu hari 4 kali. Ada tak ada? Ada follow tak ada follow? Dipanggil My Quran Time. Seumur hidup saya dari kecil tengok TV, tak pernah tengok satu rancangan paling hebat yang Allah tunjukkan sekarang. Yang Allah bagi peluang dalam keadaan huru-hara wabak sekarang ni, Allah bagi hadiah yang paling hebat. Apa dia kat Malaysia? My Quran Time. Pasal apa? Dulu tak ada time untuk Quran. Waktu bila ada Quran? Waktu Yasin, waktu malam Jumaat, waktu orang mati, waktu Ramadan saja. Allah hadiah baru cantik hebatnya, daripada tadabbur, terjemah, tafsir, tilawah, tajwid, semua cukup. Ada tak ada? Ada tuan-tuan. Dah dikira oleh TV Al Hijrah, follow ataupun yang like, yang view dia dah hampir 21 juta. Bukan di Malaysia. Agak-agak kalau kita tak jenguk sekali rancangan tu, tak tengok sekali, sekarang ni dah masuk 20, dah 1 juzuk setengah, muka surat 33 hari ni. Betul? Tak silap saya. Aduh. Kalau kita tak adalah termasuk daripada golongan yang seronok tengok benda tu, agak-agak kita nak menghadap Allah Ta'ala nanti, apa yang kita nak ucapkan? Ada tak Allah tunjukkan? Ada. Sebab tu kita hati-hati, peringatan Allah. Allah hadiah betul tuan-tuan. Hadiah Quran.
Janganlah buat perangai macam-macam, macam diceritakan dalam surah Al-Baqarah, daripada surah ayat 1 Al-Baqarah sampai pertengahan Al-Baqarah tu diceritakan perangai Yahudi yang terlampau hebat. Betul? Daripada zaman Nabi Musa, Nabi Isa, sampailah Rasulullah SAW dibagi kitab daripada Zabur, Injil, dibagi kitab, dilemparnya di belakang. Tak nak diterima. Dicontohkan lagi dengan buah-buahan makanan daripada syurga, pun tak nak juga terima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makan makanan syurga kan, hebat Yahudi tu yang dipanggil bijak-bijak. Betul? Ustaz tu cerita memang bijak. Kita kata ustaz yang tadabbur, Ustaz Fazrul, dia nak mengaji, nak dapatkan 4 flat tu setengah mati tu. Bukan ustaz tu mengaji biokimia. Yahudi mengaji sekali je boleh dapat A+, 4 flat terus. Memang bijak lah. Tapi bijak dia, bijak situ lah, dia tak bijak sana. Faham tak faham? Tapi bila dibagikan ayat Allah Ta'ala, dia tolak, bukan tolak, lempar ke belakang. Kita yang Allah hidangkan sini, bukan hadiah, Allah hadiah secantik-cantiknya rancangan satu hari 4 kali. Kalau kita tak juga jenguk, tak juga seronok, apa nak jawab dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan? Ni kena renung kita. Pujuklah hati kita, pujuklah keluarga kita. Bukan sikit, tuan-tuan, macam-macam. Hari ni dah 33 series episod, lebih daripada 30 kan? Dah lebih episod 40 lebih, 44 perkataan bahasa Arab dah ada. 44 patah perkataan bahasa Arab. Rancangan tu ditargetkan 604 hari. Satu tahun ada 365 hari. Sebelum tu zaman PKP yang pertama sampai habis PKP yang keempat. Betul? Habis dah 30 juzuk? Habis. Tapi secara tak sedetail kan ni. Ini dengan tajwid, dengan tadabbur, dengan Allah, tuan. Kalau kita tak ada rasa menangis, tuan, dah Allah bagi cubaan yang dahsyat sekarang ni. Memang bila-bila boleh mati. Betul? Ni dah meningkat balik. Tadi tak tahu apa cerita pukul 5 tadi. KKM istiar apa? Diwajibkan pakai masker. Betul? Indonesia kata masker. Betul? Tu wajib. Jangan mengata orang. Dulu kita kata-kata orang pakai niqab, pakai apa tudung. Sekarang yang mengata pakai dah semua. Suami isteri pakai semua, kan? Ni kena renung kita. Allah bagi peringatan SOP macam-macam, dengan jaga kebersihan, dengan tata tertib. Tu maksudnya peringatan kita waktu Ramadan macam mana, waktu raya macam mana, waktu di masjid macam mana, waktu di surau. Sampai tak boleh pergi masjid, sampai tak boleh pergi surau. Sekarang kena online. Betul? Nak ke masjid online. Sini online juga. Online Jumaat besok. Tak ada. Boleh masuk terus. Alhamdulillah. Tu. Ada tempat lain kena online. Di Puchong kena online. Masih lagi. Siapa dapat dulu dapatlah. Tu kena renung kita. Allah ingatkan kita, datanglah masjid, datanglah surau. Jangan tangguh lagi dah. Ni kena renung kita. Tu antara saya nak cerita sikitlah, share. Kalau boleh share lah. Bab Quran ni jangan dibiarkan. Bila Allah bagi hadiah ni, jangan biarkan diri tadi mati tanpa Al-Quran. Ni peringatan Allah yang paling hebat zaman akhir ini. Kalau orang tua-tua dulu tengok keadaan semasa ni kan, memang dia akan garuk kepala. Betul? Dahsyatnya berlaku zaman ni. Sebab tu kalau tengok ni besok, ni apa dia? Masker. Betul? Besok tahun 2040 kita jadi tua lagi. Kalau sempat lah. Cucu kata apa? Atuk, apa ni? Masker. Betul? Masker tu apa? Teringat dia besok. Tu zaman atuk dulu. Tahun bila tu? Tahun 2020. Bukan wawasan ni. Tahun 2020. Allah, tuan-tuan, Allah bagi lambang tu, logo itu dia keluar, ikon tu. Memang tak
tak teraya, betul? Sampai tak boleh jumpa orang tua raya, tak boleh berramadan, berpuasa, semua di rumah, dikurung kita. Akhirnya kerajaan uruskan, semua berkurung, perintah berkurung sampai PKP 4, betul? Akhirnya PM ni akhirnya bagi kelonggaran, keluar, semua orang boleh keluar. Terkejut PM, sekali keluar gemuk-gemuk belaka. Betul tak betul? Cukup makan semua tuan-tuan. Nikmat yang Allah bagi. Dah keluar beberapa minggu semua, masuk PKPP last kali, betul? Keluar pula buah durian. Lagi dahsyat. Tu punya hebat nikmat yang Allah bagi pada orang Malaysia, tuan. Tapi kalau Allah bagi tunjuk Al-Quran tu depan TV, depan mata, tuan-tuan nak jawab apa, tuan? Janganlah duduklah depan TV, buka Quran, apa tajwid ada, tadabbur ada, kena rasa ada sebab sayangkan Allah balik. Allah bagi peluang, sayangnya Allah Ta'ala kita, bukan nak ke tempat lain. Allah nak kita masuk ke dalam syurga sebenarnya. Cuma kita ni kuat berdalih dan macam-macam. Tadi saya dengar tadabbur yang last, ayat yang last tu, diingatkan kita. Ustaz tu baca tadabbur tu, ayat tu tak boleh nak tipu dah. Ayat tu yang last tadi, ayat 215 Al-Baqarah. Dipesankan Allah Ta'ala, diperingatkan Allah Ta'ala, amaran daripada Allah Ta'ala, jangan bagi kelonggaran bab arak dan judi. Diingatkan bukan kita, diingatkan pada para pemimpin, para leader, para toke-toke arak, para toke-toke judi. Sampai bila kita nak mengutip cukai, sampai bila kita nak mencari pendapatan untuk bab negara, untuk rakyat kita yang kita kata inna dinna indallahil Islam. Nak lagi ambil pendapatan daripada benda-benda yang Allah dah haramkan. Al-Baqarah 215. Tolong diingatkan para peniaga, para toke, para pemerintah, para pentadbir. Kita tak boleh nak lari mana, tuan-tuan? Dah ditadabbur, data tu berfakta, betul? Fakta tu hebat, bukan dari kitab lain, kitab Al-Quran. Nak tangguh sampai bila? Semalam dia pesan, jangan tunda, jangan tangguh masa kita. Kita tak tahu apa yang Allah nak buat selepas ni. Allah hantar kuman sini, the next coming kita tak tahu. Jangan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah boleh, tuan-tuan. Tu kena renung mukadimah tu. Lama tak baca, tak masuk kat sini kan. Tu kena renung kita bab-bab ni. Carilah jalan biar kita dipandu Al-Quran, selamat di dunia dan akhirat. Jangan tengok rumah lain, tengok yang di dalam rumah kita dulu. Itu sebenarnya. Daripada mikro baru pergi ke overall. Penuh kita. Balik pada kitab tadi, tak start kitab. Minta maaf tu. Perengan atas sekali, betul. 2 Ibnu Umar. Betul. Seorang hakim, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Boleh berulang ula tu. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Seorang hakim yang bijak pandai, yakni bijak pandai berkata, kebanggaan seorang mukmin hanya dengan Tuhan dan mulianya dengan agamanya, sedang orang munafik bangga dengan kebangsaan dan berasa mulia dengan harta dan kekayaannya. Ni beza kita, ni bab sombong cerita bab ni bab sombong. Beza kita dengan orang munafik tu orang munafik, orang kafir dengan orang yang Islam munafik kebanggaan seorang mukmin hanya dengan Tuhan. Orang yang betul-betul sayang orang Islam, dia tak ada benda lain lah, Allah saja yang dibanggakan dengan kitab Allah Ta'ala. Hanya sayangnya Allah bagi Quran, tak ada benda lain, tak benda kita ke Mekah kan, bila ke Mekah bila ke Mekah kita tak tengok ayat surah Al-Baqarah muka surat 29, 30, 31 kata silap saya. Kalau ke Mekah tu tak tengok surah tu muka surat 30, 31 dengan 29 kata silap saya. Cerita bab Mekah je.
umrah dan haji, hebatnya diceritakan kena preparation tu baru pergi ke sana. Bukan saja-saja nak ke sana tuan-tuan. Jadi tetamu Allah Ta'ala. Betul? Akhirnya Allah tutup sekarang Mekah. Satu Malaysia tak boleh pergi. Bukan satu Malaysia, satu Nusantara pun tak boleh pergi. Berlaku tak sekarang? Berlaku. Allah tutup. Bukan kerajaan Arab Saudi tutup tuan. Bukan Saudi yang tutup. Allah tutup. Pasal apa? Perangai manusia ke Mekah macam mana, perangai manusia ke Madinah macam mana, adab akhlak ke mana tak tahu, hancur lebur. Bak kata Ustaz Tadabbur tu, apa dia kata, kita sini boleh cerita pasal bola, tapi kadang-kadang cerita bola tu boleh sampai ke Mekah ni, masih lagi continue cerita pasal bola, walhal dia berada di tanah haram. Betul lah, bila Allah buat memang betul, ditahannya nak bagi sebersih-bersihnya Mekah. Pasal perangai manusia, ya Allah, memang dahsyat, melampaui batas. Bila ke Mekah, bila ke Madinah, tak ada perasaan malu, tak ada rasa. Ya Allah, kita kadang-kadang renung tu, betul lah Allah buat ni, memang dia memang dah tak tahan lagi, tak terdaya dah. Kita dah nak tahan, tak boleh tahan. Ya Allah tu masih lagi ada bab rahmat. Tapi kalau dia dah marah tuan-tuan, dah murka, ditutupnya. Bukan ditutup, kadang-kadang diratakan semua. Ni kena renung kita. Kadang-kadang kita tak perasan perangai kita, fi'il kita. Ni pasal apa? Kesombongan kita di depan Kaabah, kesombongan kita di depan Raudah, kesombongan kita di kawasan Tanah Haram. Berkali-kali pergi tapi tak jadi apa sebenarnya. Ni sebab tu sebelum ke Mekah, tolong tengok Quran dulu. Tolong jenguk apa terjemahan tadabbur dalam Quran tu. Dah ditunjukkan dalam TV Al-Hijrah sekarang tuan-tuan. Tiga hari ditunjuk 3 muka surat tu. Memang hebat. Belum lagi cerita pasal mutawif macam mana. Belum cerita. Sebab tu mutawif pun nak pergi sana. Be prepare nak bawa orang tuan-tuan. Tengoklah Quran tu. Jangan dah sampai Mekah baru nak baca Quran takat tu, tapi tak tahu cerita maksud erti dalam Quran tu. Nak ke Mekah macam mana sebenarnya. Ni bila kat Mekah masih lagi mempertahankan ego dia, marah dia. Kita terlupa kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala bila berada di Mekah, apalagi di sini. Renunglah, pujuk hati kita. Cuba tengok satu-satu tuan-tuan. Kalau tak percaya tuan-tuan, kalau dah 4 kali tu miss, ada lagi diulang dalam Facebook, ada dalam YouTube, dalam Instagram. Jenguklah tolong. Kadang-kadang tak dan siaran pukul 12 kita bekerja, ada ulang dia pukul 5 diulang. Tak dan Ustaz jam balik rumah dah sampai dah habis dah, pukul 10 kejap lagi ada. Betul. Tak dan Ustaz baru bismillah lelap Ustaz tu. Allah tuan, ada tak ulang lagi? Ada, besok pukul 6 lepas subuh, My Quran Time. Tak dan juga dah nak punch card Ustaz, pukul 6 nak pergi punch card. Itu apa nak buat? Ada tak rakaman dia? Ada. Daripada siri pertama sampai siri yang tadi masih lagi ada rakaman dalam YouTube, dalam Instagram, dalam Facebook ada. Cari jalan tuan. Sebab tu dengan keadaan semasa yang hebat, yang kritikal ni, yang Allah uji, yang Allah akan panggil kita bila-bila masa. Kata Tokku Pasir Gudang, saya ulang ni, banyak tempat saya ulang dah, kena ulang pasal baru mula tiap-tiap surah, betul, saya kena ulang. Tokku Pasir Gudang kata apa? Nak cari jalan, bimbang Allah panggil kita secara tiba-tiba, kita masih lagi jauh daripada Allah Ta'ala, masih tak dekat lagi dengan Allah Ta'ala. Cari jalan untuk dekat dengan Allah Ta'ala secara drastik. Yang paling hebat, paling cepat sekali antaranya dicadangkan kita ni nak dekat dengan Allah Ta'ala, nak tidur tu kita dengan Allah Ta'ala. Itu pun dipesan oleh Tuan Guru almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Seminggu sebelum dia meninggal tu dipesan kat kami, dipesan jangan main-main dengan bab Allah Ta'ala. Antara pesanan Tuan Guru,
Nak tidur tu Azmi dia kata, nak tidur tu wuduk. Tu nak tidur tu solat sunat malam. Bukan tunggu tengah malam pun sunat. Nak tidur tu solat sunat, solat sunat wuduk, solat sunat taubat. Dibimbangi kata tuan guru atas kamus. Apa dia kata? Mati itu dalam pejam dan celik. Baru meninggal kan? Sebelum meninggal, seminggu sebelum tu dia pesan kat kami. Saya jumpa dia secara personal. Dia pesan lagi, jangan patah balik dakwah. Dah masuk dalam kita punya track, jangan patah balik. Dia sampai mati dia berdakwah. Jangan berhenti. Tak boleh berhenti syiarkan Islam ni. Ni dia pesan. Saya tak boleh buat apa dah. Atau guru dia pesan, takkan kita nak lawan untuk guru, betul? Tu. Dia pesan. Nak tidur dengan wuduk, nak tidur dengan solat sunat malam. Solat sunat malam. Dia nak tidur dengan Al-Quran. My Quran time tu lain. Nak tidur ni dalam keadaan nak mati ataupun sedar ataupun hidup. Dia kata mati itu dalam pejam dan celik. Tengah pejam, tak celik-celik. Berlaku tak berlaku? Dah pun berlaku. Tengah celik, tak pejam-pejam. Berlaku? Berlaku. Pasal apa? Dia mati tengah terbeliak berlaku. Mati tu terbeliak mata. Pasal apa? Mata tu terkejut, tengok roh tu keluar daripada ubun-ubun. Mati dah tu, terbeliak mata. Akhirnya tak terdaya nak katupkan kelopak mata. Bukannya berat pun, kelopak saja. Siapa yang buat? Tangan dia tak terdaya dah jadi jenazah. Allah, tuan-tuan. Orang yang dah jadi jenazah tu, tuan-tuan dah banyak kali tengok, betul? Orang yang dah jadi jenazah tu, dia akan serah betul-betul, tawakal betul dengan siapa yang dia menghadap. Tu tawakal yang paling hebat. Serah betul-betul. Kita kalau tahu gayung mandikan dia, siram jiruh dia, dia tak pernah komen pun pasal dia dah jadi jenazah. Betul? Kalau dia komen lah tengah-tengah jiruh tu, sejuk, ada? Tak ada. Ataupun mata dia terkelip, tak ada, tuan. Tu dah jadi jenazah. Apa lagi dia nak katupkan mata tu. Pasal apa? Dia terbeliak tengok roh dia keluar secara mengejut. Tu terbeliak. Tu yang paling hebat. Akhirnya orang lain terpaksa katupkan kelopak mata tu. Tu pun kalau boleh katup, tu kena renung kita, persiapan kita. Itu di atas bumi. Yang dalam liang lahat macam-macam. Kalau itu boleh baca yang bab yang awal, ya, kita tersedar yang 100 pas 100 bila kita dah balik semua orang, selesai majlis kita punya pengurusan jenazah, balik semua orang, tinggallah kita seorang-seorang, tuan-tuan, di dalam liang lahat ni yang sedang gelap, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan, itu kena renung kita. Kalau masa hidup tak bertakwa, tak takut dengan Allah Ta'ala, tak sayangkan Al-Quran, tak dengar, tak faham-faham lagi peringatan Allah Ta'ala, apa yang kita nak jawab? Ni kena. Ya, tu antaranya. Cari jalan. Dipesankan Tuan Guru, solat malam, zikir kita, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali. Nyatu Ismail Kamus saya akan sampaikan. Dia selalu datang sini dulu kan. Saya kena sampaikan. Nak tidur tu duduk, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali. Jangan baring. Kalau baring tak dan 33. 3 saja. Betul tak betul? Betul. Subhanallah, Subhanallah, Innalillah. Itu tidur, tuan-tuan, kita ni hebat dengan bab tidur. Memang hebat kita, melampau betul. Curfew ke, PKP ke, sampai PKPP ke, punya sedap tidur. Saya tak tahan gelak kawan saya, anak dia baru nak mula sekolah minggu lepas, tak jadi pergi sekolah, sekali pakai baju tak muat, tuan-tuan. Pagi-pagi nak keluar. Bayangkan tu budak, bapa dia macam mana pula? Tak larat nak cakap, tuan. Kita ingin berjimat cermat, betul? Bila tak pergi, tak beli baju raya, tak beli makanan raya semua, tak beraya. Tiba-tiba punya senyap-senyap online. Tu Allah, tuan-tuan, punya mewah kita. Itu antaranya. Tu. Nak tidur, zikir 33 kali, Subhanallah, Alhamdulillah. Lepas tu Al-Mulk, jangan lepas peluang. Cari jalan. Al-Kahfi 10 yang awal, 10 yang akhir.
Tu sebagai alarm kita bangun pagi besok. Niat. Yang tuan dah diingatkan macam ni dahsyat-dahsyatnya peringatan Allah Ta'ala. Takkan nak tidur sedap, cukup time subuh bangun. Yang waktu antara malam tu mana pergi tuan? Allah tuan, kita bimbang mati seorang-seorang tuan. Yang masa zaman PKP, zaman Covid yang dahsyat itu, orang tu di jenazah tu kena zip, betul? Kena zip hantar, tak ada siapa hantar tuan. KKM aja 5-6 orang hantar. Ngeri tuan-tuan. Ngeri kan sama dah seorang-seorang, hantar pun tak ada orang tuan. 3-4 orang. Tu nampak? Janganlah buat perangai lagi. Bila Allah bagi peringatan, dapat pula hadiah Quran. Mana nak buat tuan? Tu cuba renung, jangan cari pasal dengan Allah SWT. Ni balik pada kitab tadi, jangan kita diceritakan bab mulianya dengan agama. Orang yang hebat, mukmin yang hebat di sisi Allah Ta'ala ialah mulianya dengan agamanya. Sedang orang munafik bangga dengan kebangsaan, berasa mulia dengan harta kekayaannya. Beza munafik dengan orang mukmin. Yang sedihnya munafik ni, neraka, tetap neraka yang paling bawah sekali neraka dia. Cerita dalam kitab. Sampai pukul apa? Azan dah. Dan azan dah 4 minit. Begitu kan? Kena ikut SOP juga ni. Kan tak boleh ceramah. Susah. Okey. Sikit lagi. Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum al-mutawaddi'in fatawada'u lahum wa idza raddaituhu mutakabbirin fatakabbaru alaihim fa inna zalika lahum sagharun wa mazallatun wa lakum bizalika sadaqah." Jika kamu melihat orang-orang tawaduk, maka merendahlah kamu kepada mereka, dan jika melihat orang-orang yang sombong, maka sombongilah mereka, sebab yang demikian itu bagi mereka sebagai penghinaan, untuk kamu sebagai sedekah. Ni dipesan kita, jangan buat perangai sombong. Jangan kita terikut-ikut bab perangai sombong. Tu bukan perangai kita. Kita tak ada hak nak menyombong. Sebab tu cari jalan untuk merendah diri. Tu salah satunya bab tawaduk kita. Takwa kita. Takut dengan Allah. Saya ulang balik, takwa. Kita puasa pun pasal takwa. Kita baca Quran, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hujung ni mesti bab takwa. Sambil pada Ustaz Somad nota dia, takwa tu dibagi kepada tawaduk. Tawaduk kita dah bagi peringatan macam ni pun kita masih lagi bab tawaduk. Takut kita dengan Allah Ta'ala. Bukan takut, malu kita dengan Allah Ta'ala. Qaf, qanaah. Qanaah apa? Cukup apa yang ada. Kita melebihi tuan-tuan. Allah bagi nikmat lebih. Negara lain berkurung, dikurung, meraung, tak makan. Betul? Allah tuan, kita bersyukur saya boleh makan durian lagi. Daripada Musang King sampai Tupai King. Pernah dengar? Daripada tadabbur Quran tuan. Ustaz tu cerita. Musang King sampai ke Tupai King, Pening Tupai. Itu Musang, ini Tupai pula. Pak, mewahnya makanan Allah bagi. Tu qanaah tu kena ada. Ada surau datang ke surau, syukur. Ada orang tak ada surau, betul? Ada orang surau tenggelam, baru ni satu surau dibanting, terbakar. Tu kita masih lagi cantik. Dulu surau ni saya pindah sini, surau ni kecil, besar ni ya. Sampai situ ya. Sekarang dah merebak betul. Dah jadi taraf masjid. Allah. Tak kedatang, tak keruginya kita tak ke masjid. Pujuk keluarga kita. Qaf, waw, warak. Jangan ambil yang haram. Walaupun sekupang, walaupun sehelai, walaupun sepusin, jangan ambil yang haram. Ya, yakin. Yakin apa? Hakul yakin, ainul yakin. Yakin balasan Allah Subhanahu wa taala. Tujung ni penting. Takut betul-betul pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tu takat turut malam ni, cari jalan untuk kita takut sebenar-benarnya dengan Allah Taala. Mohon tuan-tuan datanglah, duduklah bersama My Quran Time tu. Saya bukan nak kempen, tapi kena kempen juga. Takut kita leka sangat, betul? Bimbang tak bimbang langsung. Cari jalan dekat dengan Allah secara drastik. Bimbang masa tak mengizinkan kita.
InsyaAllah mana yang baik daripada Allah Ta'ala, lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Surah InsyaAllah. Sebelum saya baca doa, saya nak iklankan sikit. Sini ada buat korban ke? Tak ada. Siapa yang minat lagi korban, masih boleh lagi. Saya nak melalui saya Ma'atafiz Sulaimaniyah, tempat anak saya di Turki, tapi dibuat di Kajang. Masih lagi bagi buka peluang untuk 700 satu bahagian. Siapa yang minat boleh melalui saya, insyaAllah dibuka, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'malana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khair qaribna wa ani syarrina wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami kepada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.